Basri hafizahullah. Takbir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Fadhil Musi Majlis Pengasas Al-Habib Medan Dakwah Kak Ayum dan Encik Faizal, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi Muhammad, yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita pada pagi ini ialah di bawah satu tajuk yang yaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis Nabi kita sebut, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Nabi sebut, jadikan diri kamu di dunia ka'annaka gharib, seolah-olah
engkau orang dagang, au abiru sabil, ataupun seorang yang lalu di jalanan sahaja. Itu satu pedoman yang Nabi kita SAW tinggalkan, menjadi wasiat untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan di akhir zaman ini. Nabi kita SAW suruh kita jadi seolah kita orang dagang. Orang dagang ialah orang yang datang bawa barangan untuk berniaga. Orang yang pergi ke negara orang berniaga, dia bukan nak pergi duduk sana lama-lama, ataupun dia bukan nak pergi duduk di sana. Sekalipun dia pergi, tetap dia bersyadang nak balik lagi ke kampung dan rumah dia. Begitulah kita hidup di dunia ini. Kita ada satu kampung halaman. Kampung halaman kita ialah kampung halaman yang kekal abadi selama-lamanya. Itulah perkampungan yang disebut dengan perkampungan akhirat. Itulah yang dimaksudkan dengan syurga. Sebab kita semua main daripada syurga. Nabi Allah Adam dan Hawa dicipta kedua-dua mereka di dalam syurga, dan mereka telah bertempat tinggal di sana pun. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak cucunya dicambah di dunia, dan kita semua akan pulang lagi dan pulang balik ke kampung halaman kita. Nabi SAW suruh kita jadi orang yang dagang. Orang dagang ialah orang yang asing di sini. Dia asing di sini sebab dia bukan orang sini. Kalau kita bukan orang sini, kita mesti mengikut pedoman hidup di sini. Kalau ini kampung kita, tak apa. Masalahnya di dunia ni bukan kampung kita. Dalam satu ungkapan ulama, kata para ulama, al-gharibu a'ma walau kana basira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dagang itu buta sekalipun dia jelek. Kalau kita Malaysia, kita duduk di Malaysia, kita pergi Mekah, kita pergi ke negara orang, walaupun kita jelek tapi kita buta, sebab hidup di sini tak macam hidup di sana. Kita kena tanya orang banyak perkara tentang perkara-perkara di sana. Jadi begitulah di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menjadi juru pandu kita hidup di dunia ini. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat prihatin kepada kita semua. Di dunia ini kalau kita hidup tidak ada panduan, kehidupan kita bahaya dan kritikal. Allah Subhanahu wa taala pada saat melontarkan Nabi Allah Adam dan Hawa ke dunia. Dunia ni sangat bahaya bagi orang yang hidup di sini tanpa panduan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui tentang bahayanya dunia. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala lontarkan Nabi Allah Adam dan Hawa ke dunia, Allah sebut dalam Al-Quran, Qul nahbitu jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah kata, turunlah kamu semua ke dunia.
di atas salah kamu melanggar kehidupan yang sepatutnya kamu hidup di dalam syurga, di atas salah dan silap kamu, maka kamu dihukum untuk dilontarkan ke dunia, turun semua ke dunia. Tapi Allah kata, tapi tak apa, kata Allah, akan datang petunjuk daripada aku. Petunjuk aku ni siapa yang ikut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dia tak perlu takut dan dia tak perlu bimbang. Maksudnya apa? Turun dulu ke dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nanti akan menyusul kepada kamu petunjuk. Maka setiap umat itu diutuskan Rasul sebagai pembawa petunjuk. Maka Allah bagi jaminan, siapa-siapa yang mengikut petunjuk yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tak perlu takut, mereka tak perlu sedih dan bimbang, mereka akan selamat. Maka subhanallah, maka buat kita di akhir zaman ini telah diutuskan Rasul 1400 tahun dulu, dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan bukan setakat untuk dibaca untuk memperolehi pahala, menjadi amalan untuk diamalkan, itu yang menjadi keutamaan. Al-Quran Allah turunkan bukan untuk setakat baca, tapi Allah turunkan untuk menjadi amalan yang kita praktikkan dalam kehidupan kita di atas muka dunia. Daripada awal-awal lagi Allah sebut Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ayat ini menjadi huraian kepada ayat tadi, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjukku, dia tak perlu takut dan dia tak perlu bimbang. Zaman Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Quran dengan suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Fatihah, tengah-tengah sekali ayat tu meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, sallallahu alaihi Muhammad, tunjukkan kami wahai Tuhan jalan yang lurus, tunjukkan kami, berikan kami pedoman, berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Habis suratul Fatihah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah buka dengan Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu, iaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti mana Allah janji, Allah tunai. Tak apa, hampa turun ke dunia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nanti akan menyusul pada kamu petunjukku. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran dan telah memutuskan seorang insan yang agung untuk menyelamatkan kita hidup di atas muka dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak dengar apa dia wasiat ataupun beberapa wasiat yang Nabi tinggalkan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang saya baca tadi, Nabi suruh jadi orang dagang ataupun jadi orang yang lalu di jalanan saja. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kehidupan di atas muka dunia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan satu asas, dunia bukan tempat tinggal selama-lama. Dunia ialah perhentian sementara
untuk meneruskan perjalanan yang masih panjang di depan kita, sehingga terakhir kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal, namanya kehidupan akhirat. Dalam Al-Quran menjelaskan bahawa akhirat lebih utama daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ingatlah bahawa akhirat lebih utama daripada dunia. Allah peringat. Dan Allah peringat lagi melalui Al-Quran yang menjadi hidayah yang diutuskan kepada Allah. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wabtaghi fima atakallahu dal akhirah. Cari apa yang Allah datangkan engkau di dunia ni, perkara-perkara akhirat. Allah kata di dunia ni kamu cari di mana akhirat di dunia. Apa akhirat di dunia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah suruh cari. Maknanya main dunia ni bukan kita nak cari dunia, main ke dunia kita nak cari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi pun sebut ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ialah tempat perhumaan. Mari dekat sikit Yusuf, masuk. Mari dekat sikit, pergi depan belakang boleh masuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Nabi sebut ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ialah mazra'ah, tempat bercucuk tanam. Lil akhirah, bercucuk tanam di sini untuk hasilnya dipetik di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pedoman yang diberi oleh Allah dan disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dunia ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi pesan pada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Nabi pesan, di dunia ni di mana pun kita pergi, kita kena berbekalkan dengan takwa. Nabi kata macam tu sebab Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah kata berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekalan ialah takwa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dan bertakwa ni pula Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan Allah kata, dan setiap diri kena tengok apa yang telah ia persiapkan untuk esok hari, iaitu akhirat. Wattaqullah, Allah ulang lagi, bertakwalah kamu kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bekalan nak pergi ke sana ialah takwa. Ataupun dalam bahasa lain, takwa ialah modal hidup di atas muka dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan takwa ni pula kena sungguh-sungguh. Seperti yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya takwa yang dimaksudkan ataupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad ialah takwa yang sungguh-sungguh dalam hati kamu. Inilah semua pedoman-pedoman yang Allah tinggalkan
yang Allah utuskan kepada Rasulullah disampaikan kepada kita untuk kita selamat di dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqwa ialah imtithal awamirillah wajtinabu nawahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqwa ialah menjunjung tinggi titah perintah Allah. Kalau kita minta tolong dia, apa-apa tolong kita minta, dia sebut ainayyak ithnin. Saya terus ainayyak ithnin. Ainayyak ithnin. Ainayyak ni mana? Aku junjung titah perintah hang. Mata hang dua-dua tu. Jadi mana kita dengan titah perintah Allah? Ainayyak ithnin. Kita menjunjung tinggi titah perintah Allah. Macam hang tuah Salah Sayyidina Muhammad menerima arahan raja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk bertempur dengan adiknya Jebat, Salah Sayyidina Muhammad. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua arahan dan perintah Allah tidak ada pertikaian, dan tidak ada sebarang bantahan dan protes. Kalau hak tu titah perintah, bangkang dak lah. Ya Tuhan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami akan patuh. Dengan Tuhan tak ada dua pilihan, kalau satu saja pilihan dia. Kalau itu larangan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pun sama juga. Tidak ada ruang untuk kita nak buat. Kalau itu ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, larangan dia, tak berani buat. Maka takwa ni lah, di mana pun kita pergi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mesti jadi bekalan dalam diri kita. Kalau kita macam tu rupa kita buat, maka selamatlah hidup di atas muka dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina. Kita di dunia ni tuan-tuan, ni sedang mencatur kita ni. Lepas pandemik ni, tak tahu pula apa lagi nak main. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan redha sama sekali orang Yahudi, orang Nasrani terhadap agama kamu, sehingga kamu mengikut, hatta tattabi'a millatahu, sehinggalah kamu ikut agama mereka. Mereka akan terus mencatur manusia, dan mereka akan mencatur umat Islam demi kepentingan mereka. Yang mereka nak buat apa? Mereka nak menggoyahkan agama kita. 2 tahun orang Islam tak berani bersalam. Baru ni bila dah rapat balik dah, alhamdulillah, orang kita dah mula salam balik dah. Tak bersalam tu saja dah menggugurkan satu sunnah. Menjarakkan duduk sembahyang tu telah menghilangkan satu sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila main Covid, dia bukan ujian kepada orang lain, melainkan ujian kepada orang Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu pandemik, orang duk jarak-jarak, pas malam Jumaat semua bangkit sendiri-sendiri, tak salam dengan siapa-siapa. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni alhamdulillah makin kendok, dia makin kendok. Maka orang Islam pun alhamdulillah, sallallahu Sayyidina Muhammad, boleh berhimpun balik. Sebab orang Islam ni tak berhimpun, dia lemah. Dia bagi tak berhimpun 2 tahun, sallallahu Sayyidina Muhammad, kenduri pun tak ada, bayang jemaah pun tak ada, sunyi, sepi dunia. Dunia ni sepi. Bila orang Islam digagalkan untuk melaksanakan titah perintah Tuhannya, maka dunia menjadi sepi. Orang tak boleh pergi Mekah, tak boleh buat haji.
Mekah yang selama tak pernah kunjung malap daripada kunjungan orang nak buat ibadat, sepi. Sallallahu alaihi wasallam. Madinah tak pernah ada berhenti orang ziarah Nabi, berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi alhamdulillah, ujian yang ditimpakan kepada umat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nampak reda setakat ni. Tapi agak-agak akan berhenti tak perancangan untuk umat ni? Tak akan berhenti. Sebab janji Tuhan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak akan redha sama sekali orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kamu ikut agama mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang dalam proses dah lepas ni dah lepas lah. Dah lepas orang pakat seronok hidup, subhanallah, bebas balik hidup mengamalkan agama sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehari dua lagi dia akan pegang balik. Macam mana cara lepas pegang? Melalui penguatkuasaan undang-undang. Tapi bukan level negara lah, level antarabangsa. Macam mana nak lepas daripada genggaman mereka ni? Tak ada jalan melainkan dengan takwa. Hati kena kuat, dalam kena kuat. Umat Islam kena kuat berpegang teguh dengan Allah. Akhir zaman, semua orang yang duduk di akhir zaman kena ada takwa yang kuat, takwa yang bersungguh-sungguh. Hang menteri ke, hang Perdana Menteri ke, hang ayat ke, hang tentera ke, hang doktor ke, hang ustaz ke, hang cikgu ke, hang pelajar ke, hang orang buat bendang ke, takwa. Bila ada takwa, mailah ujian yang dihantar oleh musuh-musuh Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Tuhan beri kepada orang yang bertakwa itu makhraja, perlepasan. Kalau kita mengaji bahasa Arab, man ni dia panggil dia panggil adat syarat. Adat syarat ni dia ada fi'il syarat, dia ada jawab syarat. Wa man yattaqillah. Yattaqillah tu ialah fi'il syarat. Wa man yattaqillah. Kalau berhenti sekat tu tak faham. Siapa yang bertakwa kepada Allah, lepas tu pergi macam tu lah. Orang tunggu lah nak kata apa. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia bila sebut man, dia ada fi'il syarat, dia mesti kena ada jawab syarat. Fi'il yang jadi jawab syarat baru dipaham. Wa man yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawab syarat ialah pasti Allah akan jadikan kepadanya pelepasan. Dia akan terlepas daripada masalah. Sebab tu di akhir zaman ni, subhanallah, yang paling penting ilmu ni, ilmu hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana nak timbulkan takwa? Nak timbulkan takwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah dengan cara buat yang Tuhan suruh, tinggalkan yang Tuhan tegak. Macam mana nak tinggal? Macam mana nak buat yang Tuhan suruh, nak tinggalkan yang Tuhan tegak? Yang pertama sekali, kita mesti ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, sekalipun kita tak boleh berjumpa secara berdepan masa musim PKP hari itu, tak boleh face to face, tak boleh berdepan, tapi Allah yang Maha Kaya telah mencipta alat ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka di mana pelusuk kita berada, tetap kita boleh mengaji. Betul ya? Jadi maknanya orang kafir ni nak buat macam mana? Lepas nak buat kot ni, jadi ikut ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap ada bantuan Allah sebab ada orang bertakwa. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak tahu pula apa yang dirancang lagi pada kita esok. Tentulah yang dirancang itu lebih daripada had hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk itu lagi sekali umat Islam disarankan untuk berpegang teguh pada Allah. Berpegang teguh pada Allah maknanya yang Tuhan suruh buat sungguh-sungguh, yang Tuhan larang jangan buat. Itu je salah Muhammad. Ilmu kena ada, kena mengaji, kena tahu apa Tuhan suruh dan kena tahu apa yang Tuhan larang. Pasal nak buat yang Tuhan suruh tu dan nak tinggalkan yang Tuhan larang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan subhanallah, bukan setakat tu, bukan Allah buat pelepasan untuk kita kalau kita bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan akan rezekikan kepada dia rezeki yang tanpa dia duga. Sehari dua lagi akan berlaku krisis ekonomi yang dahsyat dalam dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina. Dengar kata India pun tak mahu hantar beras kita lah. Dia pun nak siap beras untuk negara dia. Rakyat dia ramai. Jadi dia pun tak sedia dah nak hantar beras kat kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu pula barang melambung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dengan telur tak ada, ikan pun mahal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ikan termenum di Kedah sampai RM20 sekilo. Dulu RM8 je. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tepung pun tak ada. Lepas ni tak boleh makan peri canai pagi-pagi. Tak ada tepung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Raya ni tu so tak boleh buat kuih raya, tepung tak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ni kriti ni hari-hari yang menepani kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Minyak naik, nampak rumah besi naik. Besi ni bukan naik bulan depan, sebulan sekali, naik hari-hari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita akan menepani krisis ekonomi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Krisis ekonomi akan menyebabkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, isu lapar. Isu lapar. Barangkali kalau orang kata zaman Dajjal, kemarau 7 tahun, kita tunggu bila nak kemarau ni, nak hujan ni. Kita pun tak tahu lah ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, musim apa. Kita kata musim hujan, hujan. Kita kata musim hujan, panas, kita kata panas, hujan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkinkah kemarau 7 tahun ialah krisis ekonomi? Mungkin tak? Kemarau 7 tahun itu ialah krisis ekonomi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mungkin zaman tu orang duit ada tapi makan tak ada nak beli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hanya yang dapat menepani isu ini ialah orang yang bertakwa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu pedoman dia, tak ada lain dah. Iaitu yang Tuhan suruh jangan tinggal, yang Tuhan larang jangan buat. Tu je. Buat pula sungguh-sungguh. Allah jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh, Allah dah cukup untuk kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, subhanallah, maka itulah wasiat yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hari ini kita kena memperkasakan amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah 2 tahun jadi pengalaman kita semua. Dan subhanallah, hari ini Allah masih kabul doa kita. Mungkin doa kita yang tak pernah putus
ataupun doa orang-orang yang masih Allah terima doa dia, maka semuanya semakin menuju kepada penyelesaian. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Allah kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada Allah akan satu fitnah yang dia tidak menimpa orang yang zalim di kalangan kamu saja. Maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu masa nanti, waktu itu kita berdoa pun Allah dah tak terima dah. Na'udzubillah min dzalik. Ini Allah pesan. Bila Allah pesan berarti apa? Akan datang masalah. Berlaku isu-isu macam ni, bukan Allah zalim kita, tapi kita zalim kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berlaku perkara-perkara yang macam ni, Allah tak zalim kita, kita zalim kita sendiri. Allah sendiri sebut, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Tuhan engkau itu, dia tidak menzalimi hamba-Nya. Dan Allah sebut yang belakang berlaku nanti dan akan datang ni sebab kita juga. Allah sebut, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zahir kerosakan di darat dan juga di laut, bima kasabat aydin nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah dengan sebab usaha dari tangan-tangan manusia sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, akhir zaman ni, kalau kita nak lawan musuh kita, kita pakai senjata mereka, kita takkan menang. Nak lawan mereka pakai sukhoi juga, tak menang. Dia lawan kena pakai takwa. Sebab nak mengalahkan mereka tu bukan kita, Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka hebat, canggih. Cuba tengok Rusia perang. Hari-hari dalam TikTok, kalau dah mula tengok tu, dia akan main tu Sallallahu Alaihi Muhammad. Tengok Rusia perang dengan Ukraine, hari-hari tunjuk kapal terbang Rusia Sallallahu Alaihi Muhammad. Kapal hak tengah laut tu, kapal pelantar dia tu Sallallahu Alaihi. Tengok peluru pandu dia, rudal tu. Tengok hak besar, tengok hak kecil Sallallahu Alaihi Muhammad. Boleh lawan dengan dia apa? Tak boleh. Sebagai contoh, Chechnya ni dia pernah duduk di bawah jajahan Rusia, di bawah Soviet Union dulu. Tapi oleh kerana Chechnya ni negerinya negeri Islam, umat Islam Sallallahu Alaihi Muhammad, orang Islam ni dia ialah orang yang tak boleh orang jajah dia. Sebab dia ada takwa. Dia tak boleh orang jajah dia, dia mesti lawan tu orang Islam. Akhirnya Mus'ala Sayyidina Muhammad, Chechen berjuang untuk merdeka daripada Soviet, termasuk negara-negara yang berada dalam jajahan Soviet Union ketika itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Rusia pula telah membina satu kekuatan ketenteraan yang hebat dalam wilayah Chechnya tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tentera Chechnya tu ialah tentera Rusia hari tu ni, tentera Soviet dulu ni. Mereka telah mendapat latihan yang sangat hebat daripada Soviet dulu. Bila mana Chechnya nak minta merdeka, dia macam Ukraine ni, isu Ukraine Sallallahu Alaihi Muhammad. Ukraine ni dia dikuasai oleh Yahudi Sallallahu Alaihi Muhammad, yang berpaksi kepada Amerika ataupun NATO. Jadi Sallallahu Alaihi Muhammad
Di atas isu rasa keselamatan dia terancam, jadi dia nak menguasai Ukraine. Ukraine tak boleh mengatas sendiri, dia nak Ukraine duduk di bawah dia dah. Dia nak kawal Ukraine. Salah Sayyidina Muhammad. Chechnya dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila zaman Soviet dulu, jadi tentera Rusia ni antara sebagian besarnya ialah tentera Chechnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana dia latih dah, tiba-tiba nak mereka dia tak bagi. Salah Sayyidina Muhammad. Rugilah latih nak lepas. Tapi politik Ramlan apa? Ramlan Kadyrov ni, Salah Sayyidina Muhammad, politik dia Salah Sayyidina Muhammad, dia macam politik Ikhwan Muslimin pada zaman penjajah. Zaman penjajah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, zaman penjajah, kerajaan Mesir satu masa dia nak mengharamkan scout ataupun pengangkap di seluruh Mesir. Tapi Ikhwan Muslimin ni mereka dah nampak dan berfikir panjang. Scout mereka didaftarkan di bawah kerajaan Salah Sayyidina Muhammad. Bila mana kerajaan mengharamkan scout pengangkap Salah Sayyidina Muhammad, maka yang tinggal ialah scout Ikhwan. Faham tak? Itu politik. Jadi saya nampak Ramlan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, politik dia, mereka ialah satu negara yang hanya diberi autonomi, merintah sendiri, tapi masih lagi di bawah Rusia. Salah Sayyidina Muhammad. Pada dia lebih baik macam tu untuk kestabilan rakyat orang Islam. Salah Sayyidina Muhammad. Putin ada politik dia, Ramlan dia ada politik dia. Bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia lepaskan tentera Chechnya masuk ke Ukraine, tugas tentera Chechnya ni Salah Sayyidina Muhammad yang paling penting ialah bawa misi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad agar tentera Rusia dipandang baik oleh rakyat pribumi. Sebab bila mana berlaku serangan tentera Rusia kepada Ukraine, kerja tentera Chechnya ni adalah menyelamatkan rakyat daripada perang. Salah Sayyidina Muhammad. Tu kerja tentera Chechnya. Sebab hanya yang boleh buat ialah tentera yang jiwanya ada takwa. Jadi sebab tu kalau kita tengok Salah Sayyidina Muhammad, tentera Chechnya ni, mereka selamatkan rakyat, masuk bina penempatan dalam tanah Salah Sayyidina Muhammad, supaya esok bila Rusia masuk, orang tak anti Rusia. Faham tak? Orang tak anti Rusia. Sebab orang nak terima, macam contohnya Jepun, sebelum Jepun masuk ke Malaysia, Salah Sayyidina Muhammad, Jepun telah menghantar orang-orang dia masuk ke kampung-kampung. Salah Sayyidina Muhammad. Di samping SB ni, seseberang ni, mereka nak tahu dalam kampung ni ada berapa titi, ada berapa masjid, ada berapa macam mana sesebuah kampung, kedudukan satu kampung. Tapi peranan spy Jepun ni ialah untuk tanam hati orang kampung. No, Jepun bagui, orang putih teruk. Faham tak? Salah Sayyidina Muhammad. Begitulah peranan Rusia hantar tentera Chechnya, Salah Sayyidina Muhammad, untuk nanti kalau Rusia mengambil alih Ukraine, rakyat tak marah Rusia. Tuan-tuan, subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad. Dan itulah kesan daripada ketakwaan seorang pemimpin, Salah Sayyidina Muhammad. Tentera
Chechnya ialah tentera yang paling kuat berselawat dalam dunia. Kalau tuan-tuan tengok tentera-tentera dia, Allah, macam tentera tu tentera yang tak pernah wujud dalam dunia ni. Muka soleh-soleh, kaum ada jambang, janggut, dah lepas cantik-cantik, elok-elok. Salah Sayyidina Muhammad. Tentera yang misinya ialah takbir, Allahu Akbar. Salah Sayyidina Muhammad. Tentera yang menghantar sari-sari juta-juta selawat kepada Rasulullah. Dia wajibkan tentera dia kena selawat begini, berapa. Hantar sari-sari berapa pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka harapan ni kita akan menepani. Apa lagi kita tak tahu. Kita dengar akan berlaku satu tanda tangan antara negara kita dengan pihak WHO soal Sayyidina Muhammad. Kita tak tahu apa isi dia, kita tak tahu. Tapi tak apalah, kata ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, if'al ma turid wa ana af'al ma urid wallahu yaf'al ma yurid. Buatlah apa yang nak buat, aku buat apa yang aku nak buat, Allah buat apa yang dia nak buat. Kita tak boleh halang. Seterja dia apa? Salah Sayyidina Muhammad. Tapi kita tahu kerja kita apa. Apa kerja kita? Kerja kita ialah memperkukuhkan takwa untuk agama kita. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu last sekali, wallahu yaf'alu ma yurid. Allah buat apa yang dia nak. Jadi tentulah terletaknya keselamatan agama dalam diri kita, agama kita sendiri, agama anak-anak kita, agama masyarakat kita, agama umat dalam negara kita, agama umat dalam dunia ni. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah dengan wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan itu, maka umatnya akan selamat menjalani kehidupan di dunia ni. Tapi yang berbekalkan dengan takwa sahaja yang akan selamat. Salah Sayyidina Muhammad. Yang meninggalkan pedoman Nabi itulah yang akan hancur, musnah, rosak, binasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingat cukup itu untuk jadi pedoman kita, untuk sama-sama kita muhasabah diri. Salah Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyelamatkan kita semua daripada fitnah dunia ni, dan menyelamatkan fitnah dunia ni. Maknanya selamat dari fitnah dunia berarti selamatlah kita hidup sebagai orang yang berpegang teguh pada agama di dunia. Itu maknanya insya-Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Yang baik daripada Allah, yang kurang saya sendiri. Jazakumullah khairan kepada pihak Al-Habib Medan Dakwah yang telah mencetuskan suatu cetusan yang hebat pada hari yang penuh dengan kemuliaan dan kehebatan ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.